muka bumi pertama yang kami lihat di kawasan kajian ini adalah bentuk muka bumi pantai. Pantai ini dia terjadi disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama faktor hakisan, yang kedua faktor pengangkutan, dan yang ketiga adalah faktor pemendapan seperti pemendapan sedimen, pasir dan kelikir yang dihakis oleh ombak dan arus laut. Bahan sedimen ini dibawa ke kawasan pantai dan lalu dimendapkan oleh tenaga ombak apabila tenaga ombak semakin berkurangan. Dan kemudian secara kelamaan ia membentuk lapisan pasir di kawasan pantai. Sini juga dipengaruhi oleh ombak, arus laut, angin dan juga geologi kawasan pantai tersebut. Bentuk muka bumi yang kedua pula yang kami lihat di kawasan kajian kami ini adalah pulau usukan. Bentuk muka bumi pulau ini dia terbentuk disebabkan oleh proses semula jadi, seperti aktiviti gunung berapi, aktiviti pemendapan pasir, sedimen ataupun kelikir, dan juga boleh terbentuk disebabkan oleh pemisahan tanah daripada daratan utama yang disebabkan oleh proses hakisan ataupun kenaikan paras air laut. Bukan itu saja, pulau juga boleh terbentuk daripada pembentukan terumbu karang yang semakin berkumpul di kawasan tersebut dan mengeras dari semasa ke semasa. Proses ini juga dipengaruhi oleh aktiviti laut, perubahan iklim dan juga daripada pengaruh geologi. Seterusnya kami juga menemui 2 bentuk muka bumi yang lain, yaitu Tanjung dan Teluk. Di Pantai Usukan, Kota Belud, Sabah, pembentukan Tanjung dan Teluk berlaku akibat proses hakisan dan pemendapan yang dipengaruhi oleh tindakan ombak serta struktur geologi pantai. Tanjung terbentuk di kawasan batuan keras yang tahan hakisan, manakala teluk terbentuk di kawasan batuan lembut yang mudah terhakis oleh ombak. Ombak yang memukul pantai secara berulang mengikis kawasan tertentu, menghasilkan lengkungan atau teluk, sementara kawasan yang menonjol kekal sebagai tanjung. Proses ini mengambil masa yang panjang dan dipengaruhi oleh faktor seperti kekuatan ombak, angin, dan arus laut. Seterusnya, bentuk muka bumi yang terdapat di Usukan Cove adalah delta dan juga muara sungai. Delta adalah kawasan tanah rendah yang terbentuk di muara sungai, yaitu tempat sungai bertemu dengan laut, tasik, atau badan air yang lain. Proses pembentukan delta berlaku apabila sungai membawa sedimen seperti lumpur, pasir, dan bahan organik ke muara sungai, lalu mendap dan terkumpul akibat pengurangan kelajuan aliran sungai. Bentuk delta sering menyerupai huruf Yunani kerana pengumpulan sedimen ini membentuk kawasan bercabang atau berlapis yang memanjang ke arah laut. Seterusnya, bentuk muka bumi yang lain yang kami temui di Usukan Cove adalah muara sungai. Muara sungai adalah kawasan di mana sungai bertemu dengan badan air yang lebih besar seperti laut, tasik, atau sungai lain. Muara sungai merupakan zon peralihan unik yang menggabungkan sistem air tawar dari sungai dan air masin dari laut. Kawasan ini sering menjadi habitat penting bagi hidupan akuatik seperti ikan, udang, dan burung air, selain berfungsi sebagai penapis semula jadi untuk sedimen dan bahan pencemar. Bentuk muka bumi seterusnya adalah anak sungai. Kumpulan kami telah mendapati adanya anak sungai berdekatan dengan kawasan kajian yang telah kami lakukan ini. Video ini adalah bentuk muka bumi sungai besar yang telah kami lalui untuk ke kawasan kajian. Anak sungai tersebut berada jauh sedikit dari kawasan kajian. Disebabkan itu, kami tidak dapat menunjukkan video tersebut. Proses pembentukan anak sungai terhasil daripada 2 proses, iaitu proses hakisan dan proses pemendapan yang berlaku di sepanjang kawasan lembangan sungai kecil yang mengalir ke laut. Proses hakisan yang berlaku di kawasan anak sungai ini dipengaruhi oleh kekuatan aliran air,
curahan hujan dan jenis batuan atau tanah di kawasan tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana air yang kuat mampu menghakis tebing di dasar anak sungai bergantung kepada kelembutan atau kekerasan batuan yang terdapat di kawasan tersebut. Sebagai contoh, kawasan yang mempunyai tanah yang longgar dan mudah terhakis seperti pasir atau lumpur akan lebih mudah membentuk aliran anak sungai berbanding kawasan dengan tanah yang padat atau berbatu keras. Di samping itu, aliran yang membawa bahan sedimen seperti lumpur, pasir dan batu kecil ke muara anak sungai juga memainkan peranan penting dalam proses pemendapan. Bahan-bahan yang terkumpul di kawasan muara membentuk dataran lumpur kecil yang menjadi habitat penting bagi flora dan fauna di tempatan tersebut. Seterusnya, kita pergi kepada perubahan bentuk muka bumi anak sungai ini dalam 17 tahun ke belakang, iaitu 2006 hingga 2023. Perubahan terhadap bentuk muka bumi anak sungai di pantai Usukan turut mencerminkan kesan gabungan hakisan dan pemendapan. Sepanjang tempoh ini, anak sungai menjadi lebih cetek dan lebar di beberapa kawasan tertentu. Hakisan tebing sungai akibat aliran yang konsisten membawa bahan-bahan sedimen seperti pasir dan lumpur ke kawasan hilir dan kemudiannya terendap di kawasan muara sungai. Selain itu, faktor-faktor lain seperti perubahan pola hujan, pembangunan pesisir pantai dan gangguan aktiviti manusia turut mempengaruhi bentuk dan dinamika anak sungai di kawasan ini. Proses yang berlaku secara berulang ini bukan sahaja membentuk kawasan anak sungai yang lebih dinamik tetapi juga mewujudkan habitat semula jadi yang kaya dengan biodiversiti. Selain daripada 4 bentuk muka bumi yang kami temui tadi, berdasarkan pemerhatian kami juga telah menemui tebing tinggi. Di sana. Tebing tinggi pantai adalah merujuk kepada dinding atau lereng tanah yang curam dan tinggi yang terletak di sepanjang pantai. Tebing ini biasanya terbentuk disebabkan oleh proses hakisan dan erosi yang berterusan. Hakisan boleh terjadi apabila hanyutan ombak memukul daratan bersama kerikil atau bahan buangan sampah yang dihanyut. Pada masa yang sama, proses erosi iaitu pemendapan juga berlaku apabila batuan halus dikikis dan lama-kelamaan ia menjadi mendap di atas daratan pantai.